Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Paradigma dari kampus UMJB akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu kepentingan pengurusan kepada organisasi pendidikan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Saya Hazrina binti Muhammad Fariko, yang kedua Wee Chin Tuan, yang ketiga Siti Sarah Ishak dan yang keempat Nik Khairul bin Nik Khalid. Pengenalan. Pengurusan didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaras sumber-sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Pengurusan melibatkan proses perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan usaha-usaha ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan. Pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, merorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi. Proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas operasi organisasi adalah untuk mencapai matlamat organisasi. Proses merancang, menyusun, mengetahui dan mengawal semua sumber termasuk tenaga pekerja, kewangan, produk dan sumber maklumat di dalam organisasi. Pengurusan juga merupakan satu proses iaitu kerja sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu sama lain. Pengurusan sekolah merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian kerana menurut kajian-kajian yang telah dijalankan di Malaysia, pemboleh ubah pengurusan seperti kepimpinan guru besar adalah pengaruh utama dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar. Dalam sesebuah organisasi, termasuk organisasi pendidikan, pengurusan adalah sangat penting. Tanpa pengurusan yang cekap, proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan baik dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupan manusia. Dalam proses pengurusan, ia berlaku sama ada di dalam proses sesebuah organisasi yang besar ataupun yang kecil. Misi organisasi ini adalah menyediakan program pendidikan yang berkualiti bagi memenuhi inspirasi murid yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Bagi visi, melahirkan generasi ulul albab yang bertaraf dunia. Matlamat organisasi pula adalah melahirkan pemimpin yang bertakwa dan beraktual tinggi. Objektif organisasi untuk mewujudkan generasi baru pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan berkemahiran kepimpinan yang mantap dan rasa kepribadian yang kuat. Menganalisis pilihan organisasi lalu memadankan dengan persekitaran luaran. Mengenal pasti pilihan terbaik dengan menilai setiap pilihan berdasarkan misi organisasi. Memilih satu set objektif jangka masa panjang dan strategi utama yang sesuai yang boleh mencapai pilihan terbaik tersebut. Membina objektif tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan objektif jangka masa panjang dan strategi utama. Melaksanakan pilihan strategik dan menekankan tentang sumber yang ada di samping tugasan manusia, struktur, teknologi dan sistem ganjaran. Menilai kejayaan proses strategik sebagai input untuk membuat putusan dan pada masa akan datang. Perancangan terdiri daripada perancangan penetapan matlamat sekolah, perancangan pelaksanaan matlamat, perancangan takwin sekolah, perancangan pembelajaran dan pengajaran sekolah. Pengenalan. Dalam pengorganisasian, matlamat adalah penting kerana ia menyediakan panduan dan memberi kesatuan arah kepada ahli organisasi, menyelaraskan usaha dan aktiviti ahli organisasi, memandu pelan dan keputusan serta membantu menilai kemajuan yang telah dicapai. Penetapan matlamat juga mestilah berpandukan kepada misi organisasi. Dan terbagi pada 4. Yang pertama, pengorganisasian tugas-tugas. Setelah pelan disediakan oleh pengetua atau pentadbir, langkah seterusnya ialah menterjemahkan idea-idea abstrak yang terdapat dalam pelan tadi kepada realiti. Pengorganisasian melibatkan pengagihan tugas-tugas, pengumpulan tugas-tugas ke dalam jabatan, pembentukan deskripsi kerja, pengagihan sumber-sumber kepada jabatan dan pentasfan. Yang kedua adalah pengagihan kuasa di kalangan pelajar. Pembahagian kerja yang merupakan sebahagian daripada proses pengorganisasian merujuk kepada pemecahan tugas yang komplit kepada komponen yang lebih kecil agar individu hanya bertanggungjawab ke atas 9 aktiviti yang terhad. Pembahagian kerja akan membawa kepada pengkhususan seperti juga guru-guru
mengaplikasikan penganggahan kuasa di kalangan pelajar bagi sesebuah kelab atau persatuan di sekolah. Organisasian ketiga adalah kokurikulum sekolah. Di dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, terutamanya organisasi sekolah, pengorganisasian ini perlu dilaksanakan dengan lebih teratur. Apabila sesuatu pelancaran telah dibuat, maka pihak pentadbiran sekolah akan membentuk satu jawatan kuasa bagi mengurus setiap perancangan yang dibuat. Oleh sebab itu, didapati di setiap sekolah banyak jawatan kuasa telah ditubuh sebagai melaksanakan sesuatu perancangan tersebut. Sebagai contoh, di setiap sekolah mempunyai jawatan kuasa kokurikulum yang antara tugasnya memantau dan melaksanakan panitia mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Organisasi yang seterusnya adalah PIBG. Selain itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah contoh pengorganisasian yang terbaik kerana melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sekolah. Kelab dan persatuan juga merupakan contoh jawatan kuasa yang wujud dalam sekolah yang membolehkan setiap aktiviti dapat dijalankan mengikut jadual dan guru-guru dapat mengagihkan tugas-tugas mengikut keperluan pelajar. Oleh itu, sumber kewangan dan sumber fizikal boleh diagihkan dengan lebih berkesan. Pengenalan. Kepimpinan merupakan fungsi pengurusan yang semakin penting setelah pelan dibentuk, struktur perhubungan dalam organisasi diwujudkan dan pekerja yang berkebolehan direkrut. Kepimpinan merujuk kepada penggunaan pengarah untuk memotivasikan pengerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. Kepimpinan melibatkan proses memotivasikan keseluruhan jabatan, bahagian dan individu yang bekerja rapat dengan seseorang pengurus, kebolehan untuk membentuk budaya, menyalurkan maklumat dan memotivasikan pekerja setelah kritikal kepada kejayaan perniagaan, terutama dalam era ketidakpastian, pengecilan saiz organisasi, persaingan antarabangsa dan kepelbagaian dalam tenaga pekerja. Kepimpinan pengetua sekolah. Kepimpinan merupakan proses mempengaruhi gelagat orang lain ke arah pencapaian matlamat tertentu. Tema utama dalam kepimpinan ialah bagaimana untuk mendapatkan bantuan orang lain dalam melaksanakan dan menyiapkan sesuatu tugas. Kepimpinan bertujuan untuk melengkapkan dan memperjelaskan struktur organisasi, membentuk misi serta strategi baru disebabkan berlakunya perubahan dalam persekitaran luaran. Kepimpinan guru. Di dalam organisasi sekolah, guru-guru merupakan seorang pemimpin yang perlu ada ciri-ciri kepimpinan yang berkesan supaya matlamat organisasi sekolah dapat dicapai. Seorang guru perlu mempunyai pengetahuan dan berkemahiran sebagai pemimpin supaya kejayaan lebih terselah dan menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Kepimpinan ketua pelajar. Selain itu, guru akan melantik pemimpin di kalangan pelajar yang dikenali sebagai ketua pelajar untuk memudahkan segala urusan guru. Pengawas sekolah merupakan pemimpin yang dilantik di kalangan pelajar untuk mengawasi tingkah laku pelajar serta menolong guru di dalam melancarkan urusan dengan pelajar-pelajar. Kepimpinan guru kaunseling dan guru disiplin. Guru disiplin dan guru kaunseling adalah guru yang paling penting dalam memupuk dan mengawasi disiplin pelajar. Mereka ini adalah salah satu contoh nilai kepimpinan yang diterapkan di sekolah. Sesebuah sekolah, kepimpinan boleh wujud dalam dua bentuk, iaitu kepimpinan formal yang dikatakan wujud apabila seseorang guru atau kumpulan guru memainkan peranan kepimpinan ke atas pelajar berdasarkan autoriti formal yang diperolehi lanjutan daripada posisi beliau dalam hierarki organisasi. Kepimpinan tidak formal dikatakan wujud dalam sesuatu situasi apabila seseorang pelajar tanpa sebarang autoriti formal berjaya mempengaruhi gelagat pelajar lain. Penghormatan dan seterusnya ikutan yang diberikan oleh orang lain kepada pemimpin tidak formal mungkin disebabkan oleh tarikan karisma yang beliau miliki atau kerana sesuatu tindakan yang telah beliau tunjukkan. Pengawalan. Pengawalan fungsi keempat dalam proses pengurusan. Proses dalam mana seseorang individu, kumpulan
maupun organisasi secara sedar mengawasi prestasi, mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Perkongsian kuasa, empowerment dan peningkatan kepercayaan kepada pengurusan terhadap golongan pekerja bawahan, mengurangkan aktiviti bercorak atas ke bawah, top down, membolehkan pekerja bawahan mengawasi dan memperbaiki prestasi kerja mereka sendiri. Pengetua akan menetapkan piawaian standard prestasi, mengukur prestasi masa kini, mengambil tindakan untuk memperbaiki apa-apa penyimpangan dan pengubah suai piawaian jika perlu. Pengawalan aktiviti. Pengawalan aktiviti adalah proses mengawasi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan, membandingkan hasil prestasi dengan piawaian. Pengawalan membantu para pengetua mengawasi keberkesanan fungsi perancangan, perorganisasian dan kepimpinan mereka. Pengawalan sekolah. Pengawalan menyediakan hala cara bagi mengawasi dan memperbaiki prestasi agar yang dirancang dapat dicapai. Pengetua dan pentadbiran mengendalikan ketidakpastian dan perubahan dalam persekitaran, meningkatkan kualiti pelajar atau sekolah, mengesan peluang, mengendali situasi yang kompleks, merancang aktiviti dan agenda. Guru-guru merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mengawal prestasi pelajar. Pengawalan disiplin pelajar sepatutnya dapat memenuhi kesemua 5 kriteria, iaitu mempunyai berkaitan dengan matlamat yang diinginkan, bersifat objektif, menyeluruh, menepati masa dan boleh diterima oleh ahli organisasi. Selain itu, pengawalan disiplin pelajar adalah nadi utama sekolah bagi memastikan tahap disiplin pelajar sentiasa berada dalam keadaan baik. Pihak sekolah perlu melaksanakan pelbagai kempen yang sesuai bagi meningkatkan khasiat pelajar. Kempen dilakukan melancarkan Minggu Disiplin, kempen khasiat terbaik, mengadakan hadiah pada pelajar yang mempunyai khasiat terpuji dan suka melibatkan diri dalam aktiviti sekolah. Kesimpulan, pengurusan merujuk kepada proses pencapaian matlamat mengikut cara yang berkesan dan cekap melalui fungsi perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan ke atas sumber-sumber organisasi. Terdapat 4 fungsi asas pengurusan, iaitu perancangan, perorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Perancangan matlamat sekolah untuk masa akan datang, membuat keputusan mengenai tugas dan mencapai matlamat tersebut. Aktiviti mengagihkan tugas, mengumpulkan pelbagai tugas ke dalam jabatan berbentuk deskripsi kerja, mengagih sumber kepada jabatan. Kepimpinan memotivasikan guru dan pelajar ke arah mencapai matlamat sekolah. Aktiviti membentuk budaya organisasi, berkomunikasi dan memotivasi guru dan pelajar. Merujuk kepada proses dalam mana guru-guru dan sekolah secara sedar mengawasi prestasi dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan dan mencapai matlamat sekolah. Sekian pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.